Betul. Kita nak bercerita juga mengenai beregu lelaki negara kita. Dalam pada itu, beregu lelaki utama negara, Aaron Chia, mahu jadikan Gymnasium Metropolitan Tokyo sebagai venue yang menamatkan badi separuh akhir di Kejohanan Badminton Dunia 2022. Menang pingat gangsa Sukan Olimpik 2020 itu berdepan laluan mudah di pusingan pertama selepas raih bye. Namun berkemungkinan bertemu rakan senegara Izzuddin Rumsani Gozefe di pusingan ketiga. Kurang dari tempoh 2 minggu sebelum berangkat ke Tokyo, Aaron dan Wu Yik mahu fokus perbaiki kelemahan selain sasaran mereka untuk layak ke final Kejohanan Dunia musim ini selepas tersingkir di pusingan ketiga tahun lalu. Skuad badminton negara selamat tiba di lapangan terbang Kuala Lumpur daripada Birmingham dengan membawa pulang kejayaan 2 pingat emas, 1 perak dan 2 gangsa di Sukan Commonwealth 2022. Saya rasa saya pun baru tengok draw. Last 16 akan jumpa dengan Sifei Izzuddin. Memang sama draw dekat Japan Open jugalah saya tengok. Sebab drawing sekarang memang macam ni lah. Kalau dia lawan opponent yang sama, memang 2-3 tournament pun agak akan sama. Memang kita harap boleh lepas semifinal lah bagi saya. Memang tak tahu berapa semifinal lah. Harap itu hurdle boleh lepas. Tapi pada masa tu memang pun jangan bagi kita diri sendiri ada itu tekanan bila sampai semifinal lah. Kita pun harap sebab kita pun tahu kalau kita boleh lepas itu hurdle dekat semifinal tu, saya rasa kita boleh capai target yang lebih banyak lah buat kita. Ya. Okey, bersama kita sekarang ni adalah bekas pemain badminton negara Hafiz Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Hafiz, kembalinya Lizija di pentas kompetitif ni kan, adakah sebenarnya dia mampu untuk cemerlang lepas berehat beberapa bulan, and macam mana kita nak lihat ukuran prestasi dia sebab Commonwealth dia tak ada, Malaysia Masters pun tak ada kelibat dia. So macam mana kita nak lihat sama ada dia cemerlang ataupun kurang memberangsangkan? Kalau ikutkan memang apa yang dipilih, dia pilih untuk tidak beraksi di kejohanan sebelum-sebelum ni mungkin faktor-faktor kecederaan ataupun untuk preparation berlatih lebih lama lah. So bagi saya dia pun telah mulakan bermain dalam banyak kejohanan, tetapi bagi saya tidak menjadi masalah lah untuk dia kerana dia pun skip hanya 2 atau 3 kejohanan dan beliau skip kejohanan pun dia nak buat preparation untuk kejohanan dunia, dan saya rasa mungkin dari segi preparation, dari segi mental dan fizikal dia, bagi saya mungkin itulah jalan yang dia pilih untuk persiapkan diri dia untuk kejohanan dunia, dan saya rasa dia telah bersiap sedialah. Okey, selalunya memang nama yang kita sebut dalam men's singles adalah Lizija, tapi selepas persembahan yang agak menakjubkan daripada Zheyong di Sukan Commonwealth, adakah pressure ke atas Lizija itu mungkin kurang sikit, Hafiz? Bagi saya, kalau sebagai satu-satu pemain yang profesional yang berada di ranking dunia, mungkin itu tidak menjadi masalah lah kepada dia kerana satu faktor yang bagus juga kepada Zijia kerana adanya satu pemain seperti Zheyong kerana memberi cabaran dan sudah tentu dia ingin lebih berjaya lah, lebih maju lah kerana kalau kita lihat Zheyong ni sedang mengejar dia kan. So saya rasa untuk Zheyong pun bagus kerana dia telah menunjukkan prestasi yang bagus di Sukan Commonwealth dalam berpasukan campuran pun dia perform dan juga dalam individu pun dia perform, dan saya rasa ini salah satu platform yang bagus dan dia diberi peluang untuk bermain dalam kejohanan dunia, dan ini salah satu peluang yang baiklah untuk Zheyong menunjukkan kemampuan dia beraksi dengan pemain-pemain yang lebih bagus ataupun pemain yang berada dalam peringkat top 10 dunia, kerana di Commonwealth, di Sukan Commonwealth mungkin tidak ramai pemain-pemain yang bagus, dan di kejohanan dunia ni kita dapat menguji
kita dapat melihat Ziyong punya persembahan. Kalau boleh kita nak lebih bagus daripada Sukan Commonwealth lah, kerana akan berdepan dengan pemain-pemain yang lebih bagus. So ini sebenarnya cabaran sebenarlah buat Ziyong, tapi persoalannya adakah dia mampu untuk beri saingan, Hafiz? Bagi saya, kalau saya tengok persembahan yang ditunjukkan oleh Ziyong dengan kemenangan ke atas Syarikat Kidambi, dengan kemenangan ke atas juara dunia Loh Kuan Yew, dan saya rasa Ziyong ni berada dalam kelas tersendiri dan mampu untuk memberi saingan kepada pemain-pemain andalan dunia lah. Untuk performance dia, permainan dia yang ditunjukkan sekarang ni, walaupun ranking dunia dia masih jauh, tetapi permainan dia dah menunjukkan kematangan dalam permainan, dan saya rasa tidak salah untuk saya menyatakan yang pemain-pemain lain, yang pemain-pemain andalan dunia yang lain pun akan berjaga-jaga bila berdepan dengan akan ada pressure, tekanan bila berdepan dengan Ziyong. Okey, kita beralih pula kepada bergu lelaki. Aaron Chia seweek di Birmingham, mereka gagal untuk layakkan diri ke final, and Aaron juga mengatakan bahawa kali ini perlu layak ke final. So untuk bangkit di kejohanan dunia ni, kenapa penting untuk bergu lelaki kita, Hafiz? Kalau saya lihat Aaron Chia dengan Sowoyi ni, memang setiap kejohanan dia menunjukkan performance yang bagus, dan kalau kita lihat agak konsisten persembahan yang ditunjukkan oleh bergu lelaki ni. Tetapi kalau kita lihat, memang dia sentiasa terkandas di peringkat separuh akhir ataupun semifinal, dan ini salah satu faktor yang harus dititik beratkan oleh pasangan Aaron Chia dengan Sowoyi, kerana mereka sering mencapai ke ataupun mara ke pusingan separuh akhir, dan sekarang mereka harus break dia punya tu, maksudnya body semifinal tu. Saya rasa mungkin kalau mereka mampu untuk menjejak kaki ke final, dan saya rasa mungkin itu salah satu confident level, dan saya rasa mungkin mereka akan menjadi seorang juara. Alright, okey. Kalau kita lihat juga kepada aksi bergu wanita, ya, jangan lupa kita ada Golden Pair Birmingham, Perlitan, Tina yang akan beraksi nanti. Tetapi kita nak lihat jugalah lebih ramai pemain-pemain muda menyelah. Kita berikan tumpuan kepada bergu wanita lah, ya, Hafiz. Adakah mereka mampu, macam Valerie Xiao dan juga pasangannya, mampu untuk menunjuk taring di kejohanan ini nanti? Saya rasa macam pasangan Perli dengan Tina ni, of course kita nampak mereka telah menunjukkan satu performance yang bagus dengan memenangi 2 pingat emas dalam acara pemasukan dan juga individu, dan ini menjadikan satu confident, memberikan mereka confident level yang tinggi. Dan saya rasa, saya harap kedua-dua pemain ni seperti Tina dengan Perli tidak rasa begitu selesa lah, kerana Sukan Commonwealth ni sukan yang pemain-pemain daripada Korea, China, pemain-pemain andalan dunia pun tidak menyertai kejohanan Sukan Commonwealth, dan saya rasa mereka pun tahu, dan mungkin kejohanan dunia ni mereka akan lebih bersiap sedia, kerana mereka tahu yang kejohanan dunia ni mereka akan berdepan dengan pemain-pemain seperti pemain daripada Jepun, pemain daripada Korea yang mempunyai bergu wanita yang kuat sekarang, dan saya rasa mereka sudah bersiap sedia dari segi mental dengan fizikal, dan Sukan Commonwealth, kemenangan ataupun memenangi pingat emas di Sukan Commonwealth itu adalah salah satu platform untuk memberikan keyakinan lah kepada diri mereka dalam untuk kesaingan kejohanan dunia ni. Okey, dengan kehadiran lebih ramai lagi pasangan-pasangan yang high profile di kejohanan dunia ni, Hafiz, rasanya Perli dengan Tina ni sejauh mana yang Hafiz nak lihat mereka sampai? Of course saya nak tengok mereka menjuarai kejohanan dunia lah, tetapi kalau saya lihat memang Tina dengan Perli ni sudah berada dalam kelompok ataupun level pemain-pemain boleh bersaing di peringkat dunia, dan sekarang ni kalau saya lihat mereka sudah mempunyai confident level yang tinggi, dan pemain-pemain lain pun seperti pemain Jepun, pemain Korea ke Indonesia pun sudah mengenal pasti permainan Tina dengan Perli ni, dan mereka setelah mengkaji, dan saya rasa ini salah satu cabaran lah untuk Tina dengan Perli ni untuk lebih fokus ataupun lebih memberikan lebih
concentrate terhadap dia punya game dengan fokus kepada dia punya game lah, kerana mereka tahu yang mereka akan berdepan dengan pemain-pemain yang lebih bagus, lebih berkualiti dalam kejohanan dunia ni. Yes, lebih ramai lagi pemain-pemain handalan di kejohanan dunia. So good luck and all the best kepada tim Malaysia. Thank you kita ucapkan kepada Hafiz. Hopefully berita baik bakal kita terima nanti daripada Kamp Badminton Negara. Thank you. Okey, terima kasih.